أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين ودهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا إبراهيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada hari ini marilah sama-sama kita doakan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah taala pada pagi ini kita dapat teruskan lagi kuliah tafsir kita, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan sambung balik pengajian tafsir di dalam surah Al-Fajr, iaitu sambungan ayat yang ke berapa? 24. Tengok dalam surah Al-Fajr ayat 24 pada muka surat 1390. InsyaAllah hari ini kita habiskan surah Al-Fajr. InsyaAllah kita sambung sedikit. Okey, jumpa ni. Okey, kita sambung sikit, kita baca sikit ayat yang ke-24, kita habiskan sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Baik, kita tengok sambungan di dalam surah Al-Fajr, iaitu ayat yang ke-24. Baik, kita tengok dahulu ayat yang ke-23, yang mana
ayat 23 itu, tengok balik, ayat 23 itu sebagai sambungan nak cerita tentang ahli yang diazabkan oleh Allah Ta'ala. Pada ayat 23 Allah Ta'ala sebut waji ayawma idzin bi jahannam yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra, serta dipilihatkan pada hari itu akan neraka jahanam, maka pada saat itu manusia akan ingat hendak berlaku baik, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Ni kita sambung sikit yang pertemuan yang lepas. Ayat 23 Allah Ta'ala cerita tentang mengenai Allah Ta'ala bawa datang pada hari kiamat tu, iaitu neraka jahanam. Allah bentang ke neraka jahanam tu, disebut dalam riwayat Muslim, maksudnya neraka jahanam ni telah dituntun oleh 70,000 malaikat dengan membawa zimam, iaitu tali pengekan. Ingat yang lepas Ustaz dah bicara bagaimana luasnya neraka dan bagaimana neraka dibawa kepada orang-orang yang akan diazab. Jadi dalam riwayat menyebut bahawasanya neraka ini telah dipegang oleh 70,000 zimam, 70,000 malaikat, dan ada 70,000 tali dipegang oleh malaikat, dan setiap satu utas tali itu sebanyak 70,000 malaikat yang pegang. Tu. Jadi orang beriman dia wajib kena percayalah. Adapun orang tidak beriman, kisah ini mereka tidak percaya, maka bersyukurlah Allah Ta'ala bagi kita iman, disertakan bagi kekuatan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, maka di akhirat esok kita tidak menyesal. Yang menyesal ni orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Lalu kita tengok dalam riwayat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana kata Sa'id Al-Khudri, apabila turun ayat ni maka berubah wajah Nabi SAW. Pernah dalam riwayat Sa'id Al-Khudri, qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu lamma nazala, kata Abu Sa'id Al-Khudri tatkala turunnya ayat mencerita pasal neraka ni, waja'u yauma izin bi jahannam taghayyara launu la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat ni berubah wajah Nabi, dan sahabat kenal rupa Nabi ni macam mana. Sebab tu kalau kita nak nilai satu orang, dia orang ni dalam keadaan elok, keadaan stres ke tidak, tengok wajah dia tu. Jadi berubah wajah Nabi, maka berubah wajah Nabi jadi backing, jadi macam masam bila dengar tu ayat ni. Maka sahabat pun terkejut, wa urifa biwajhihi hatta tashhada 'ala al-ashabi. Jadi sahabat terkejut dan sahabat tahu wajah Nabi ni ada masalah bila tu ayat ni. Kemudian summa qala aqrani Jibril kalla iza dakatid ardu dakkan dakka. Tu. Bila turun ayat ni, maka Jibril pun beritahu dekat Nabi seperti mana disebut dalam ayat 21 ayat 22, ayat 23. Jibril pun kata pada Nabi, kalla iza dukatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma izin bi jahannam yawma izin yatazakkalu insanu wa anna lahu zikra. Bila Jibril kata macam tu dekat Nabi, lepas pada tu berubah wajah Nabi, maka Nabi pun cerita. Dan lepas tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bagaimana ya Rasulullah neraka itu dibawa datang? Maka kata Nabi SAW, bahawa neraka ni dituntun dengan 70,000 zimam, 70,000 tali pengekan ataupun rantai, dan setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat pula. Tu. Dan ketika itu neraka ingin menerkam ahli-ahlinya. Neraka ingin menerkam siapa? Kepada mereka yang akan diazab oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalulah tali itu terputus ataupun terlepas daripada tangan mereka, habis penduduk mahsyar ni hangus habis. Nak katanya neraka ni cukup dahsyat, terpaksa keningkat. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala kata takadu tamayyazu minal ghaib, hampirlah nak pecah daripada tempat yang diikat tu. Kerana neraka ni geram sangat sehingga neraka ibarat nak terkam kepada ahli neraka tu. Terpaksa neraka ni diikat. Dalam hadis yang lain menyebut puak-puak Nabi naik tak berani nak beri syafaat pada hari kiamat. Yang boleh beri syafaat hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada orang beri syafaat, hanya Nabi Muhammad. Sehingga Allah Ta'ala mengharamkan daging Nabi Muhammad ke atas neraka, sehingga neraka dibentang di atas Nabi SAW. Neraka beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, neraka ni, aku ni haram bagi dirimu ya Muhammad. Maka itu kelebihan Nabi SAW. Maka maksud inilah pengakhiran dalam bentuk berbangga-bangga. Maka tidak tinggal seorang malaikat nafsi-nafsi. Pada hari kiamat semua nafsi-nafsi bawa diri, pergi jumpa Nabi Ibrahim, pergi jumpa Nabi Musa, pergi jumpa Nabi-Nabi lain. Semua kata, nafsi-nafsi dah, kamu-kamu, aku bawa diri masing-masing. Sebab itulah akhirat esok, malaikat Nabi Muhammad SAW, Nabi dia panggil, ya Rabb ummati ummati dah. Wahai Tuhan kami, ini umatku, ini umatku. Hanya Nabi Muhammad saja. Hanya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itulah Nabi nyatakan ucapannya, ana sayyidul bani Adam, akulah penghulu bagi anak cucu bagi Nabi Adam AS. Bukannya Nabi sebut Nabi nak berbangga-bangga, tapi ni kelebihan yang ada pada Nabi. Boleh beri syafaat. Nabi kata begitu kerana atas dasar nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Selepas daripada tu, kata ulama tafsir, tidak ada dah kemegahan selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Ni. Jadi semua kita mahu syafaat Nabi SAW. Sebab itulah kita kena banyak salawat pada Nabi dah. Banyakkan ikut sunnah Nabi. Banyakkan lakukan apa yang Nabi nasihat dalam kehidupan kita. Sebab itulah tuan-tuan, kalau ikut cara kehidupan Nabi SAW, insya-Allah kita selamat dunia akhirat. Ingat perkataan sunnah, dia ada dua, sunat dengan sunnah. Sunat ni perkara yang disunatkan, sunnah ialah perkara yang Nabi lakukan. Faham tak? Itu dia panggil sunat dengan sunnah. Sunnah ni perkara Nabi buat, kita pergi ikut ni dapat pahala sunnah. Dan sunat ni perkara yang disunatkan. Faham tak? Baik, dua-dua pun dapat pahala. Walhasilnya kalau kita ikut sunnah Nabi dalam sudut, contoh kita dalam sudut kehidupan lah, dari sudut remaja, daripada sudut cari rezeki, daripada sudut nikah kahwin, daripada sudut jadi seorang pemimpin, daripada sudut permakanan. Kalau ikut betul-betul sunnah yang apa Nabi buat, kita akan selamat daripada sudut kesihatan. Nabi Rasulullah dia suka makan buah-buahan, suka makan buah-buahan. Dan Nabi Muhammad dia suka makan benda yang fresh, benda yang panas. Nabi tak makan benda yang semalam, Nabi tak makan, kerana membawa risiko kepada masalah perut dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW beramalkan sunnah bersugi dan sebagainya, amalkan makan buah rutab, buah tamar, apa lagi, itu seperti tuan-tuan tahulah. Dan sama juga daripada sudut perniagaan, Nabi mengembala kambing. Akhir zaman ni tuan-tuan, kita kena ikut balik sunnah Nabi. Kerana apa dia? Akhir zaman ni teknologi tak boleh nak pakai dah. Dengan kata viral apa, akan berlaku hujan storm ke apa ni, menyebabkan internet tak boleh pakai. Ini semua setiap kiamat ni. Kalau berlaku betul-betul, ini setiap kiamat, kita akan back to normal, kembali kepada generasi Rasulullah. Kita kena bela kambing tuan-tuan, kita kena bela kambing, kita kena bela ayam, kita kena bela balik binatang-binatang. Benda yang paling penting akhir zaman apa dia? Kita kena, kalau boleh macam mana? Kita kena macam ni. Akhir zaman ni, kita kena buat preparation, prepare untuk menghadapi akhir zaman. Apa dia? Satu, duit kertas ni, satu hari nanti duit kertas ni tak guna dah, jadi kertas buruk. Duit kertas ni, ingat, dolar Amerika ni, kita bergantung pada dolar kan. Dolar ni sikit lagi dia apa, Rusia sendiri pun telah menyatakan bahawasanya kepada orang Islam, kami akan ikut sistem perundangan Islam, kembali pada sistem emas, kembali kepada dinar emas, kerana emas ni dia tak jatuh. Sebab itulah kalau betul-betul nak selamat ekonomi, kembali kepada emas, kembali kepada emas. Dan hari ni tuan-tuan boleh beli emas dengan kata emas turun hari ni, RM4.60 turun, 1 gram RM4.60 turun. Das RM4.60 1 gram. Sekarang mungkin pergi ke RM318 1 gram. Sebelum ni RM330,
RM320 kat RM330. Ustaz tahu bahasa Ustaz follow benda tu. Nah, bukan Ustaz berniaga emas, Ustaz tak berniaga emas pun, tapi Ustaz memang sentiasa follow benda tu. Bila berlaku kegoncangan ekonomi ke apa benda ke, mesti emas tu turun, harga emas tu turun. Tapi bila ekonomi stabil sikit, emas tu naik dah. Tapi tuan-tuan kena pandai cari waktu yang sesuai untuk beli emas. Dan emas ni turun pun dia tak turun banyak, dan dia turun pun dia ada satu rate. Contohnya hari ni kita beli RM320 kan 1 gram. Okey, kita pun naik lah. Bukannya emas ni untung esok terus untung jutawan, tidak. Dia ambil masa setahun 2 tahun lah. Setahun 2 tahun tuan-tuan akan jual nanti bukan RM320 dah. Tuan-tuan akan pergi mungkin RM350 1 gram. 1 gram. Bayangkan kalau beza RM30 1 gram, kalilah dengan 1 kilo yang ibu-ibu ayah-ayah yang ada tu. Nah, jutawan lah. Akhir zaman ni dua perkara kena ada tu ibu-ibu. Akhir zaman kena ada apa dah? Ini pakar-pakar akhir zaman mengatakan akhir zaman kita kena ada penempatan di desa-desa, kampung-kampung. Kalau boleh adakan tanah-tanah ataupun rumah-rumah dibuat di kampung. Nah, di kampung. Sebab kembali pada akhir zaman ni, zaman susah makanan, zaman susah dapat daging, zaman susah bekalan asasi manusia, susah. Maka back to normal, tuan-tuan kena cari tanah di kawasan kampung. Bukan bojik tapi persediaan. Cari tanah, duduk kawasan kampung. Yang kedua, banyakkan bela binatang. Kalau tak pandai bela binatang, tanya orang pandai bela binatang macam mana. Macam mana nak ternak ayam? Tapi tak nak ternak ayam, nak ternak ikan duyung, Ustaz. Ikutlah. Ternaklah ikan duyung pun tak apalah. Betul. Akhir zaman, makanan asasi semakin berkurangan. Banyakkan bela binatang. Yang kedua, tukarlah ringgit kepada emas ataupun perak. Tukar emas. Bukan maksud tukar tu sampai habis duit kita, tidak. Sekarang, minta maaf, jujur sekarang dia telah beralih kepada pendigitalan. Bila arah digital, bukan nak menakutkan ni, bukan menakutkan, nak arah ke digital. Satu, dia memudahkan urusan. Dulu masa Dr. Mahathir Mohamad dah kata wajah di mata mendateri dulu, kita tak akan guna wang kertas dah, sikit lagi semua guna angka saja. Semua akan guna angka. Tengok duit dalam bank, tengok angka, tulis-tulis tu saja. Kebaikan ada, keburukan pun ada. Bila sistem down, habis. Sekarang dunia scammer cukup luar biasa. Dan scammer bukan main-main scammer hari ni. Level dahsyat scammer hari ni, macam-macam orang boleh scammer. Dan dia boleh tarik duit kita bila masa dalam sistem bank. Maka kena hati-hati benda-benda macam ni. Lepas tu kena follow, sekarang ni kena follow sistem mah ni macam mana, naik ke turun apa semua. Bukan maksud saya tu keluar semua duit tu beli mah semua tu. Bukan, maksudnya buat preparation. Okey, kita taruhlah berapa ribu yang perlu kita ikutkan terus langsung hidup dia makan minum ni, persediaan bayar apa-apa. Maka sediakan dalam bentuk emas, dan pastikan ada tanah pula di kawasan desa kampung, dan ada juga tanaman yang kita tanam, dan juga ternakan. Itu persediaan kita akhir zaman. Sebab barang sekarang semakin mahal. Kenapa barang semakin mahal? Sebab jatuh ekonomi. Betul. Sebab penghasilan pengeluaran semakin berkurang kan. Benda yang semakin berkurang, benda jadi mahal. Benda yang limited, mahal tak? Mahal. Tapi benda banyak jadi murah. Sebab tu hari ni barang semakin mahal, makanan semakin mahal. Beras tengok naik harga. Tuan-tuan marah apa beras naik? Bukan. Pengeluaran semakin berkurangan. Berapa ramai orang dah beli tanah? Bila orang beli tanah, sarung padi semakin, satu lot sarung padi, bila orang beli tanah dah kurang dah berapa gram tu. Bayangkan, sama sekarang orang nak semua pergi pada office line dah, pergi property dah, nak jual tanah fasa hutang sangat lah. Jadi tanah sarung padi ni banyak dah. Orang tolak, jual nak buat rumah. Maka semakin berkurang. Naik pula beras import pula berkurang tu. Akhirnya kurang asasi manusia ni. Tu. Itu bisa di akhir zaman. Kalau ikutkan kita dah terlambat dah ni, tak apalah, terlambat pun tak apalah. Buat persediaan dah. Itu persediaan sahaja dah. Bagaimana pula pusat dengan kata viral akan berlaku
hujan menyebabkan komunikasi tak boleh pakai apa semua dah. Allah, tuan-tuan, tawakal kepada Allah Ta'ala dah. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Tugas kita sekarang prepare iman kuat-kuat akhir zaman ni, buat persediaan iman, tambahkan ibadat, sentiasa duduk di pihak Allah. Tak perlu tuan-tuan nak bersusah payah bila nak berlaku kiamat, tak perlulah. Orang kata 2024. Nah, ni berapa hari lagi nak masuk 2024 ni? Sempat. Nah. Sempat tak? Nak buat apa tu? Tak apa, kita orang Islam nak berlaku kiamat, berlakulah. Tapi pasti benda tu akan datang. Nak berlaku bila, wallahualam. Tapi tugas kita sekarang ni ialah prepare untuk iman kita, prepare untuk ibadah kita. Tu saja. Duduk mengaji macam kita sekarang ni, preparation kita ni. Kita mengaji ni untuk kuat iman menghadapi fitnah akhir zaman ni. Ni prepare. Ustaz terpaksa sebut benda ni sebab akhir zaman ni orang duk kalut dah. Duk kalut pasal kiamat, kalut tapi tak semayang. Kalut tapi masih buat maksiat. Tak jadi gitu. Nah. Tak perlu nak risau benda tu. InsyaAllah kita prepare iman kita. Baik. Jadi oleh itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sambung pada ayat ni. Nah. Wa anna lahu zikra. Dalam ayat 23 tu sama sikit lagi, wa annahu lizikra, di mana lagi ingatan berguna, tidak ada guna dah. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu, bila kita faham ayat ni, syukur kita pada Allah Ta'ala. Akhirat esok bila kita mati, kita nampak neraka depan mata kita, kita minta dengan malaikat, ya Allah, aku nak beriman dah, aku nak beribadah dah, aku nak bertaubat. Masa tu tidak ada guna dah. Pasal kita dah mati dan neraka pun kita dah nampak. Masa tu nak bertaubat, nak beriman, nak sembahyang, tidak ada guna dah. Batu wa anna lahu zikra, di mana ingatan berguna, tidak berguna dah ingatan ketika itu nah. Maka kita kena bersyukurlah kepada Allah nah. Allah Ta'ala hari ni bagi kita pelbagai jenis pahala dah. Tu maka kita bersyukur dengan pahala yang Allah Ta'ala beri dah. Tapi cuma kita ni jenis martabat rendah. Sikit-sikit kita tanya berapa pahala Allah nak bagi ya kalau saya buat begini-begini. Itu menunjukkan kita ni martabat rendah dah. Kalau orang arif billah, dia malu, dia nak tanya dah, kalau saya semaya duha ni berapa juta pahala saya dapat arif billah dia malu nak tanya soalan ni nah. Kita sebagai martabat rendah, kita orang awam ni macam itulah nah. Kita tanya kalau saya pergi haji berapa Tuhan nak bagi pahala, macam gitu pula nah. Contoh yang mudah macam ni lah. Seperti mana kita suruh anak kita supaya buat kerja, sepatut tak perlu bayar lah, pasal anak kita ni anak kita kan, tolong kita. Tapi kenapa kita kena bayar juga? Ibarat begitu nah. Begitulah hormat Allah SWT nah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri nikmat iman, walaupun dia beri pula kekuatan untuk kita mengajarkan amal ta'at. Sebab itulah setengah kebaikan bagi orang mukmin, dia tidak ingat kebaikan yang dia lakukan, tapi dia ingat segala kesalahan dia lakukan sebab itulah kita bila buat baik kita kena lupakan. Kita lupa, ibarat kita buat najis, kita biarkan najis, kita tak ingat dah. Ada orang nak ingat lagi, najis aku tadi comel cantik kalau comel cantik, ambil buku balik rumah nah. Tak perlu, begitulah amal ni kalau boleh lepas buat tu tinggal, jangan ingat lagi, lupakan. Tetapi bila kita buat silap, kita buat dosa, yang tu kena ingatlah. Itu antara salah satu kebaikan orang mukmin lah. Supaya apa? Kita ingat balik kesalahan kita, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, balik pada ayat 23 tadi, Allah Ta'ala tuntun api neraka ni. Neraka ni duduk di mana? Kata ulama, neraka ni duduk di tepi arasy sebelah kiri. Yang mana hal neraka ni keadaannya jerkik terpik. Itu hal neraka. Sifat neraka ni jerkah, terpikkan suara yang cukup dahsyat, sehingga para malaikat pun minta berlindung dengan Allah. Malaikat pun tersungkur, tersembang, meminta apa pada Allah apabila dengar suara neraka ni nah. Sebab sifat neraka ni sifat bising tuan-tuan, sifat bising, sifat merau, sifat jerkah, penuh dengan suara lautan manusia, memagi-magi nama Tuhan, memagi-magi minta pertolongan, tambah pula bising dengan terpikan malaikat-malaikat dalam neraka nah. Maka bisinglah, sibuklah dalam neraka ni. Bagaimana ustaz nak tahu suara neraka? Mudah saja, ambil gelas, duduk dalam bilik, padamkan lampu tengah malam ambil 2 gelas, pekuk telinga dua-dua dekat serapak dia semua lama, itulah suara neraka suara neraka. Bagaimana? Cuba balik try
Adapun syurga berada di kanan arasy, kata ulama. Neraka duduk di kiri arasy, syurga duduk di kanan arasy. Jadi sebab itulah semoga kita beramal, kita jaga etika kita, kita berdoa sebagai hamba supaya Allah Ta'ala jauh daripada waqina azabannar, daripada api neraka. Maksudnya daripada ayat ini, ketika manusia melihat neraka, barulah mereka teringat nak beriman, barulah ketika itu mereka nak beribadah kepada Allah, baru nak mengejar ibadah. Maka ketika itu tidak manfaat dah iman mereka, ibadah mereka dan sebagainya dah. Sebab itulah sebelum nyawa sampai ke halqum, masa itulah masih ada peluang untuk kita kembali kepada jalan kebenaran. Jangan bila nyawa dah ditarik sampai ke halqum, bila kita dah mati, bila dah nampak neraka, dah nampak azab, baru naknya besar, tidak ada gunanya. Itu maksud ayat yang 23. Masuk ayat yang 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tengok belakang tu. Ia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amalan-amalan baik untuk hidupanku di sini. Ni baru nak menyesal, baru kata macam ni. Ia manusia, mudah-mudahan aku ni telah mendahului aku akan iman, ibadat, sembahyang, puasa, ikut aku atas dunia, mudah-mudahan manfaat bagi aku sekarang. Tu maka ayat sebelum fa yauma izil la yu'adzibu azabahu ahad, maka pada hari itu tiada siapa pun yang dapat menyeksa seperti azab seksa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu. Kemudian ayat 26, wala yusiku wasaqahu ahad, dan tiada siapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belenggu. Ikatan ni ikatan Allah. Maksudnya apa dia? Maknanya tidak ada azab seperti azab Allah, tidak diikat seperti ikatan Allah. Dalam ayat ni setengah tafsir mengatakan, apabila tengok azab berat di akhirat, Allah atas dunia dulu, azab Allah tidak boleh nak dibanding. Maksudnya begini, azab dunia dengan azab akhirat tidak boleh nak dibanding. Kita kata bala dunia dahsyat kan, bala dunia dahsyat ni dibanding dengan azab akhirat tidak boleh dibanding, jauh bezanya. Kita orang beriman kena percaya apa yang disebut dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang kelakuan siapa? Kelakuan manusia adalah hemah cita-cita dunia semata-mata. Ini bentuk akibatnya mereka akan rasai. Siapa yang hidup hanya semata-mata tujuan dunia, tidak disertakan agama, maka samalah seperti mana disebut dalam ayat ini akibat dia. Di akhir sebab itulah tuan-tuan, di akhir doa kita kalau boleh kita amalkan selalu, wala taj'al musibatana fid dina, ya Allah janganlah jadikan kami musibah pada agama. Apa contoh musibah agama? Iaitu terlucutnya agama seseorang. Faham tak? Masuk ayat ni begini. Masuk ayat ni begini, dia nak beritahu kepada kita, apabila manusia ni hidup semata-mata dunia, kosong daripada beramal, kosong daripada beriman daripada Allah, maka bila dia mati tu, Allah Ta'ala tu akan azab dia dalam api neraka. Maka bila dia tengok azab, dia nak menyesal, dia nak berubah, masa tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala cerita pula azab dunia dengan azab akhirat ni tak sama, tidak sama. Maka siapa yang beriman, dia akan selamat. Jadi sebab itulah salah satu perkara nak menyelamatkan kita daripada hidup semata-mata dunia, antara doa Nabi ajar, wala taj'al musibatan fid dunya, ya Allah janganlah jadi kami musibah pada agama. Minta dengan Allah. Contoh kena ujian pada agama sampai terlucut agama ni, itu antara musibah agama, kita diuji sampai terlucut agama. Cuba kita tengok pada zaman sahabat ataupun bukan zaman sahabat, ramai sahabat dengan bukan sahabat yang mukmin, banyak yang kena zalim. Kena zalim atas dasar iman saja, atas dasar agama saja, bukan sebab dia buat jahat, tidak, tapi atas dasar semata-mata beriman saja. Contohnya yang berlaku seperti mana orang tu dia marah kepada orang beriman kerana iman dia. Contoh seperti Bilal bin Abi Rabah, seperti mana Ammar bin Yasir, seperti mana Sumayyah, seperti mana 3 beranak, anak Masyitah dan sebagainya. Semua tu kena zalim kerana beriman.
Bukan zalim kerana dia buat jahat, tidak. Mereka kena zalim kerana beriman saja. Ada sampai sahabat Nabi SAW pergi berhijrah ke Habsyah. Bila sampai di sana tidak ada orang menolong, mereka kena azab sesuka hati. Pasal iman mereka. Kena musibah pasal iman mereka. Contoh seperti mana Bilal bin Rabah sendiri. Bila Bilal bin Rabah beriman dengan Rasulullah, maka tuan Bilal ni azab Bilal, letak batu atas berdada, ikat tangan, ikat kaki, tarik jemur tengah panah. Nabi pun lalu di tepi Bilal. Kemudian Bilal pun sebut Ahad, Ahad, Ahad. Nabi pun kata pada Bilal, Ahad itulah yang akan tolong kamu. Maksudnya apa dia? Masa tu Nabi tak boleh tolong, pasal Nabi tidak ada kuasa lagi. Islam masih awal lagi, pengikut pun masih tak ramai lagi. Jadi inilah orang panggil musibah pada agama. Musibah pada agama, tetapi tak apalah, iman mereka tetap kukuh. Mereka hanya luka pada badan, luka pada anggota, hancur kulit daging, tapi iman mereka tidak hancur. Iman mereka kuat. Kalau kita sampai tahap mereka, tak apa. Mari musibah agama pun tak apa. Tapi masalah sekarang, iman kita akhir zaman ini nipis seperti kulit bawang. Nipis. Kena uji sikit, terbakar kebun, tu pun dah meroyang dah. Dah terbakar kebun, kereta terbakar pun dah meroyang. Ni apa tak lagi kena musibah seperti mana sahabat Nabi dulu tu kita ni imannya nipis. Sebab itulah kita kena minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Wala taj'al musibatana fid dunya, ya Allah jangan jadikan kami musibah pada agama kalau bakar kebun pun tak senang duduk dah, apa tak lagi diuji. Wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah mintalah jangan engkau jadikan dunia ni sebesar hemah kebesaran dunia apa pun. Kita minta ya Allah jangan jadi dunia tempat tujuan kita. Wala mabala'an ilmina, mintalah jangan dunia tempat sudah ilmu kita sebab itu Nabi SAW ajar doa ini supaya kita amal selalu daripada berlakunya manusia hemah kepada dunia. Hemah ni gila ke dunia. Tapi kalau kita hemah kepada Allah SWT, hati kita bergantung pada Allah, hati kita dengan Allah, maka Allah Ta'ala pun berfirman, ni balasan orang yang hidup bergantung dengan Tuhan, hatinya pada Allah. Allah Ta'ala pun kata pada ayat seterusnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, setelah menerangkan aqabah orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata ni. Allah Ta'ala panggil orang beriman yang mati bergantung hati pada Allah, dia mati dalam keadaan taat kepada Allah. Allah pun panggil dia, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian dengan kepercayaan, dengan bawaan baiknya, maksudnya mana? Orang-orang, ruh yang tetap dengan iman, Allah panggil orang ni. Bila ni? Kata setengah ulama, dipanggil ketika sakaratul maut, ketika di dunia lagi. Ada satu pandangan kata Allah Ta'ala panggil ketika di akhirat. Ruh yang tetap dengan iman pada Allah, Rasul, beriman pada hari kiamat, orang yang ada pahala, digelar bersih taat dengan Tuhannya semata-mata. Bagi orang ni an-nafsul mutmainnah, seronoklah ketika hendak mati lagi malaikat panggil dia. Masa dia nak mati tu, mati husnul khatimah. Yang ni kita mahu. Sebab itulah bila imam dia jadi tok imam, ayat ni diulang saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kesudahannya syurga. Mengalir air mata bila baca ayat ni Ini ayat kebahagiaan bagi orang beriman. Bermula daripada dia nak mati tu, Allah dah panggil dia. Masa ruh tu nak dicabut, Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh yang tetap dengan iman, wahai ruh yang percaya pada Allah, wahai ruh yang taat kepada Rasul pada hari kiamat, wahai ruh yang banyak pahala, wahai ruh digelar bersih taat kepada Tuhan semata-mata, an-nafsul mutmainnah, seronoklah kamu di sini Allah Ta'ala suruh kita seronoklah, berbahagialah kamu ketika mana nak mati. Malaikat sebut macam tu
Allah dah. Tu ada setengah pandangan mengata ayat ni dipanggil ketika di dunia, ada setengah pandangan ayat ni dipanggil ketika di akhirat dah. Tu kalau di dunia dipanggil ketika nak mati tu, dicabut ruh. Nah, Allah Rabbi dah. Kemudian irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu dah. Kembali olehmu pada Tuhanmu dah. Sebab itulah dunia ni tempat perjalanan saja. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali itu pula dalam keadaan ruh kita, dalam keadaan ruh kita yang dalam ruh yang redha, yang puas hati. Kembali dengan Tuhan dengan redha, dengan perasaan yang puas hati. Kemudian puas hati pasal apa dia? Dengan balasan yang Allah Taala sediakan bagi ruh tersebut. Kemudian redha Allah dengan amalan dia. Ini cukup hebat. Ini pentingnya redha Allah. Nah, ini pentingnya kita cari redha Allah. Nah, kita redha kepada Allah, Allah pula redha kepada kita. Inilah dipanggil sebesar-besar nikmat. Allah Ta'ala pun tunjuk redha dia dengan balasan syurga. Subhanallah dah. Ni sebab itu redha Allah ni besar. Antara perkara yang perlu kita minta dengan Allah, antara tujuan kita hidup ni mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik redha tu ada syurga. Nah, jadi perkataan ayat 20 dalam kata ayat 27, 28, nah 27 dan 28 tu malaikat kata ketika nak mati ruh mutmainnah, kembalilah pada kerjaan Allah, kehendak Allah, dengan redanya seseorang atasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika nak mati ni, mati dalam keadaan beriman macam ni tuan-tuan, ada satu riwayat menyebut malaikat akan sambut dia. Ruh yang mati dalam keadaan mutmainnah ni, an-nafsu mutmainnah, malaikat akan sambut dengan pelbagai dengan persiapan. Ketika ruh dia nak dicabut tu, dibawa ke pakaian daripada minan nuri, daripada cahaya. Nah, dipakaikan dia, kemudian dibawa wangi-wangi yang cukup harum. Nah, untuk angkat ruh ni. Sebab itulah bila ruh ni dipanggil an-nafsu mutmainnah, diangkat sehingga penduduk langit kenal ruh ni ruh siapa. Nah, sebab itulah ada beberapa jenis ruh orang mati ni, ada malaikat kenal di langit dan ada ruh malaikat tak kenal di langit. Nah, ada ruh malaikat tu dikenal di langit, walaupun di dunia dia tidak terkenal. Di dunia semua orang tak kenal dia. Contoh seperti Bilal bin Abi Rabah, orang tak kenal Bilal ni pasal dia hamba sahaya kulit hitam pula tu, dia hamba abdi. Tapi setelah dia beriman, sehingga penduduk langit kenal itu suara Bilal. Sehingga mana kalau Bilal tak azan, dia menyeka umat Nabi Muhammad tak semayang lagi hari itu. Rupanya orang lain azan. Tapi bila Bilal azan, malaikat kenal ini suara Bilal, dan malaikat tahu bahawa Muhammad dan umatnya sedang menunaikan kewajipan solat. Masya Allah. Sehingga namanya terkenal di penduduk langit, sehingga ruhnya terkenal di penduduk langit. Tapi ada setengah orang di dunia dia terkenal, dia famous, bila sebut nama orang kenal, bila semua sebut nama dia semua orang follow dia, semua orang like, share nah, like, share. Tapi bila mati, malaikat kata, who are you? Nah, kau ni siapa? Malaikat tak kenal. Ada ruh begitu, siapa malaikat tak kenal. Sehingga ada setengah ruh dicampur balik ke muka mereka ni. Ada setengah ruh tak naik ke langit, duduk hanya di permukaan bumi saja. Siapa dia? Ada setengah ulama kata ruh orang mati yang tak sebab taubat, tak naik ke langit. Sebab itu tugas kita sebelum mati, pastikan bersih diri kita daripada dosa, bertaubat dulu sebelum mati dah, supaya ruh kita diangkat ke langit dah. Jadi ruh an-nafsul mutmainnah, istimewanya malaikat akan sambut dia dengan pakaian minan nuri, daripada cahaya, diberikan minyak wangi. Kemudian pada waktu itu kata malaikat, kamu jangan takut, kata malaikat, kamu jangan takut, jangan risaulah, jangan takut kamu tinggal keluarga kamu, jangan takut tinggal harta kamu, jangan takut tinggal dunia kamu bergembiralah di sini. Kamu bergembiralah di sini. Dengan syurga yang dijanjikan untukmu, seronoklah kamu. Pergilah, itu janji Allah, kata malaikat. Maka seronok ruh mati an-nafsul mutmainnah. Nak tak macam ni? Nak kita mahu Lepas tu kalau kita lepas pula soal muka nakir dalam kubur kan, malaikat kata naumatan arush, tidurlah kamu dalam kubur ni seperti tidur pengantin, kata malaikat. Macam mana tidur pengantin? Seperti malam pertama.
Suami kata, yang semalam tak rasa apa ya, kejap saja lah. Nah, pasal apa? Tak pernah terfikir waktu masa, kerana dalam kenikmatan. Ini bagi ruh yang selamat, an-nafsul mutmainnah. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu dalam keadaan puas hati, kembali kepada tempat kediaman kamu tu, seronoklah kamu, gembiralah. Nah, fadkhuli fi ibadi, serta masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah oleh ruh yang mukmin tadi pada jumlah hamba-Ku yang soleh-soleh. Ibadi masuk as-solihin. Allah gelarkan kita masuk kumpulan orang soleh-soleh. Sebab tu kita nak jadi orang soleh. Sebab Allah Ta'ala letak dalam syurga satu grup orang soleh. Masuklah, seronoklah kamu dengan orang soleh. Tuan-tuan, seronok kalau kita kawan dengan orang baik. Tu contoh ni KWE kan, semua orang baik, seronok tak? Seronok. Datang kelas ni yang sakit-sakit sihat, nah, betul. Nah, abang je tu seronok. Nah, betul tak? Tu seronok. Yang sakit sihat. Nah, datang tak guna gosi, tak kering gosi nah. Datang sini suka gelak nah. Itu terapi nah. Batulah kita berkawan dengan orang baik ni, dia beri semangat dalam hidup nah. Seronok, sebentar seronok. Begitulah orang mukmin masuk dalam syurga bersama dengan orang soleh. Bahagialah kamu, seronoklah kamu nah. Last kali Allah Ta'ala, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah dah. Masuklah olehmu ke dalam syurgaku nah. Amin ya rabbal alamin. Mereka tu segala hamba-Ku yang soleh, kata Allah. Mereka tu segala hamba-Ku yang soleh, masuklah ke dalam syurga tu dengan rahmatku, kata Allah Ta'ala. Tu. Jadi di sini nak menunjuk pada kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan amalan kita. Cuma amalan ni sebagai kunci nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi syurga ni milik Allah, rahmat Allah. Kalau kita dengan amalan kita tak padan dengan amalan kita. Sejauh mana je amalan kita yang mampu untuk menembusi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita semayang sampai bekak dahi ni, walaupun semayang hitam sampai luka mendanah dahi ni, tak padan lagi kita nak masuk syurga Allah dengan amalan kita. Nah, ada setengah ulama mengatakan amalan kita kalau daripada muda sampai ketua ibadat, amalan itu di bawah akhirat hanya 1 jam setengah sahaja, 90 minit sahaja. Mampukah kita nak masuk syurga dengan amalan kita? Tak mampu. Jadi syurga ni milik Allah, dan Allah akan beri syurga ni dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nak menunjuk pada kita ada peluang lah kita masuk syurga. Nah, ada peluang. Amin ya rabbal alamin. Pasal apa Ustaz kata ada peluang masuk syurga? Pasal bukan dengan sebab amalan. Kalau dengan sebab amalan, dah lama kita tak boleh masuk syurga nah. Ada satu kisah Ustaz suka bawa ni. Kisah berlaku dalam riwayat Muslim dan Bukhari kan. Pernah dengar kisah seorang perempuan pelacur yang beri bina kepada anjing kan, yang tu dah kehausan tu. Allah Ta'ala pun masuk dia dalam syurga, betul. Tapi hadis ni kena faham betul, bukan maksudnya kita dosa cari kambing ke, cari itik ke bagi dia minum syurga lah lepas ni. Bukan maksud begitu. Maksud ni hadis ni faham tu. Ketika perempuan ni nak beri air kepada anjing tu, ketika itu datang sifat taubat dalam diri dia. Masa tu dia kata apa dia? Dia kata, wahai anjing, aku dicipta lebih mulia daripada kamu, tetapi kamu tak buat perkara hina seperti aku buat sekarang. Sehingga dia rasa sifat taubat, dia menyesal, dia bertaubat pada Allah, taubatan nasuha, taubatnya diterima, kemudian dia mati. Akhirnya Allah masuk dia ke dalam syurga. Subhanallah. Maksudnya apa dia? Syurga milik Allah. Dan ada satu lagi kisah Imam Ghazali menyebut, ada satu orang ni berjalan di akhirat. Dia berjalan apa dia? Satu orang ni dia mati, hanya perlu satu pahala nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala izinkan dia pergi ke akhirat. Kamu pergilah cari-cari siapa-siapa yang sudi beri kamu satu pahala untuk masuk dalam syurga. Pasal dia perlu satu pahala lagi. Dia pun berjalan di akhirat, di celah-celah manusia. Pasal orang ramai pada waktu ni, orang ramai. Dia jumpa, hei kawan, boleh bagi satu pahala tak? Pasal saya perlu satu pahala masuk syurga ni. Kawan tu kata, tak boleh lah kawan, saya pun pahala banyak ni wah, dosa saya banyak, jadi kalau saya beri pahala, apa nasib saya nanti? Jumpa orang kedua tak bagi. Jumpa orang ketiga, siapa habis semua orang dia jumpa, semua tak mau bagi. Siapa dia putus asa. Tapi di takdir ada Allah Ta'ala, dia jumpa satu orang ni, yang mana satu orang ni dia mati hanya bawa satu pahala saja.
teruk sangatlah ni, mati bawa satu pahala saja ni. Okey, baik. Kemudian ditanya orang satu pahala, "Hei kawan, boleh bagi sedekah satu pahala tak? Saya nak masuk syurga ni." Orang satu pahala tu berkata, "Allah dah, aku pun mati bawa satu pahala ni je. Kalau aku berikan kamu satu pahala aku ni, habislah pahala aku, neraka lah aku lepas ni." Tapi nasib baik dia baik hati, tuan-tuan. Tak apalah kalau begitu, kamu ambillah pahala aku yang satu ini, pergilah masuk syurga Allah Ta'ala. Nasib aku serah kepada Allah. Aku ahli syurga ke ahli neraka, aku serah kepada Allah. Pergilah. Maka berbahagialah orang tu kerana pahalanya dah cukup. Maka dia lapor kepada Allah. Maka Allah Ta'ala tanya, daripada mana kamu dapat pahala ni? Allah tanya di sini, bukan Allah tak tahu. Allah nak beri pengajaran. Maka simpulan inilah ya Allah yang beri pahala dekat saya. Simpulan tu dipanggil oleh Allah Ta'ala yang beri pahala tu. Kamukah yang beri pahala pada simpulan ni? Ya, naam, betul ya Allah, saya dah tu. Allah Ta'ala beri satu ayat, kamu ingat kamu ni pemurah, sebenarnya aku lebih murah daripada kamu. Hari ni aku tunjuk kemurahanku, wahai orang cukup pahala, kamu masuk syurga. Tapi sabar dulu, kamu heret orang ni sekali masuk syurga juga, kerana hari ni aku tunjuk aku lebih murah daripada kamu lagi. Subhanallah. Maksudnya apa dia? Maksudnya rahmat kemurahan Allah sahaja yang boleh memasukkan hamba ke dalam syurga. Siapa pun hamba itu, berdosa ke tidak, kalau Allah kata dia ni syurga, syurgalah. Batu kita tak boleh pandai-pandai. Ni ahli neraka, pandai-pandai ni, betul-betul mengaji tafsir kan. Ada betul-betul nak habis surah Al-Fajr ni, suka label-label orang. Budak ni mak hutu ni ahli neraka ni. Lepas tu dia kata, kamu dia ni ahli syurga. Tak boleh pandai-pandai. Mana boleh memandai-mandai. Nanti kita main-main pula. Tak boleh kata macam tu. Sebab orang beriman ni, kita faham, kita dengan Allah kena suka baik selalu. Dosa kita banyak mana, kesilapan kita banyak mana, kena selalu suka baik. Sebab Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala maha rahmat kasih sayang lagi kepada orang mukmin. Allah akan cuba juga adjust kita nak masuk dalam syurga. Allah akan adjust kita masuk syurga. Allah cuba nak elok kita masuk ke dalam api neraka. Setengah diriwayat menyebut ada satu orang yang berdosa, orang mukmin berdosa kan, dia diheret nak tutup, nak sampai pintu neraka. Allah Ta'ala kata, malaikat, tunggu dulu, kamu tanya dia dulu, ada tak amalan masa hidup dulu dia buat baik ke, apa pahala ke? Malaikat bertanya, kamu ni atas dunia dulu ada buat baik tak? Tak ada. Dia kata tak ada. Ada berkawan dengan orang buat baik? Tak ada. Ada berkawan dengan orang buat baik? Tak ada. Ada berkawan dengan berkawan dengan buat baik? Tak ada. Ada berkawan dengan berkawan? Ada. Okey, tak apalah, kata Allah, ada jugalah sikit amalan, masuk dalam syurga. Itu Tuhan. Itu pahaman orang Islam. Bukannya pahaman orang Islam buat jahat neraka. Maksudnya Allah nak beri harapan dekat kita, Allah nak beri peluang, dengan masuk kita ada harapan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dengan syarat mesti beriman. Tapi kita kena usahalah untuk bersih diri kita daripada dosa-dosa Allah Rabbina. Jadi kesimpulan di sini Ustaz Nabi kesimpulan mengenai syurga ni, ibu-ibu dan ayah mati Allah. Syurga ni semua orang mahu kan? Okey, Ustaz bawa satu gambaran syurga. Syurga ni ialah tempat dipanggil tempat berakhirnya segala duka cita, nestapa, keperitan, kesedihan hidup, penderitaan, jerit payah, musibah, bencana, kesusahan. Bila masuk syurga, benda-benda tu akan jadi kenangan saja. Sebab dalam syurga tidak ada istilah sakit, tidak ada istilah musibah, tidak ada istilah merana, tidak ada istilah stres. Dalam syurga semuanya tinggal, benda tu akan jadi tinggal kenangan, hanya terpahat sahaja dalam hati kita. Macam kita lah dulu masa susah PKP kan, bila kita ada bayar banyak, ada susahnya masa PKP kan. Begitu lah, dia main kenangan gitu. Jadi semua bila masuk neraka berubah 360 darjah. Dah berubah dah. Berubah macam mana? Berubah ke arah keseronokan, kebahagiaan, menjadi manis, semua akan jadi indah, jadi cantik, manis, mendapat manis kekal kemanisan itu, kekal kebahagiaan itu sehingga selama-lamanya duduk dalam syurga. Subhanallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari Rasulullah beritahu kepada sahabat, dan Nabi tanya siapa yang mahu berusaha nak masuk syurga, kata Nabi. Siapa nak masuk syurga, kata Nabi. Nabi tanya, kata Rasulullah, syurga tu tidak ada tolak bandingnya. Jangan kamu bandingkan syurga dengan benda yang ada dunia ni. Kamu rasa nikmat dunia berlipat kali ganda nikmat di dalam syurga nanti. Buah dalam dunia rasa sedap, kesedapan dalam syurga berlipat kali ganda lagi. Nabi kata macam tu, nak masuk syurga, aku beri tahu kepada kamu, syurga ni tak boleh ditolak bandingnya. Tak boleh kamu nak beza apa yang berlaku di dunia. Cahayanya, kata Rasulullah, cahayanya bergembilangan, cahaya cukup cantik, haruman yang berarak-arakkan, di segenap penjuru bau harum wangi saja dah. Mahliganya dibina rumah kita daripada mahliga emas, tatah permata, yang kukuh, yang indah, cantik. Kemudian mengalir sungai yang deras mengalirnya di bawah mahliga tersebut. Sebab tu orang kaya bila buat rumah, dia buat air sungai kat bawah ni. Dia buat air mengalir, air kolam kat bawah. Tu mengalirnya air sungai yang deras. Air sungai yang deras itu aliran yang telah dialurkan oleh Allah. Kemudian air yang deras tidak merosakkan pohon-pohon kayu kawasan syurga. Air yang deras itu tidak merosakkan tanah-tanah, tidak menyebabkan tanah tu runtuh. Ni dalam syurga. Buah-buahannya cukup banyak. Setengah ulama kata sehingga pohon tu boleh dipetik dengan tangan sendiri. Niat aja nak makan buah apa. Dalam syurga semua benda yang nafsu nak semua bawa datang. Nafsu nak semua dibawa datang. Sebab kita banyak cita rasa pilihan. Sama juga disediakan bidadari yang cantik. Bidadari ni pun Allah Ta'ala sedia ikut cita rasa. Ada setengah orang nak kurus, ada setengah nak gemuk, ada setengah nak muka lepeh, ada setengah nak muka bujur. Ikut cita rasa dia nak macam mana, bawa datang. Dan kemudian diberi pula perhiasan yang cukup cantik, tatah permata. Bagi perempuan dia minat tatah permata, saya nak emas 5 kilo ustaz, nak minat 5 kilo Allah Allah beri 50 kilo. Sampai begini tekuk dia. Sampai begitu tekuk dia nak akut 5 kilo dalam syurga. Tapi tak apa, Allah bagi. Allah beri pakaian cukup indah, pakaian cukup cantik. Hari ni pakaian paling mahal 2,000 dah. Dah Allah beri pakaian daripada kain sutera, pakaian daripada za'faran, daripada kasturi. Subhanallah. Maksudnya apa dia? Hidup dalam tu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelapangan. Di situlah bila siapa masuk, ibarat yang masuk dalam kelas KW, hidup sengih-senyum saja. Sengih-sengih saja. Siapa masuk syurga, semua akan senyum. Kita akan senyum selalu masuk syurga ni. Tak ada muka masa atas dunia saja. Dalam syurga senyum saja. Dalam syurga kita akan senyum dah. Tengok tu sengih, tengok ni sengih, ajik sengih saja ni. Pasal bahagia. Bahagia dalam syurga ni. Tu. Macam orang kahwin dua kan, sengih saja kan. Dah. Orang perempuan tak sengih, tapi insya-Allah kalau masuk syurga pun sengih juga kan. Insya-Allah. Baik. Kemudian bila Nabi cerita macam tu, bila Nabi cerita benda seperti yang saya beritahu tadi, maka kemudian sahabat Nabi pun jawab. Tadi Nabi tanya kan, siapa nak masuk syurga? Nabi pun kata syurga tak ada tolak banding, syurga begini. Kemudian sahabat kami akan berusaha mendapatkannya ya Rasulullah. Macam kita bila ustaz dia kata, saya nak syurga ustaz, saya nak syurga, macam tu sepatutnya kami akan mendapatkan ya Rasulullah. Baginda berkata, Nabi pun kata insya-Allah. Bila kata syurga, insya-Allah, amin. Moga-moga kita masuk syurga. Jadi sebagai kesimpulan di sini Ustaz nak beritahu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka menunjukkan kepada kita dalam surah ini Allah beri kabar gembira kepada orang beriman. Tidak rugi dengan iman kita yang kita beriman pada Allah, tidak rugi dengan amal soleh kita lakukan. Allah akan tunjuk balasannya apabila kita masuk syurga nanti. Maka oleh itu bersabarlah di atas ketaatan, bersabarlah di atas ujian, bersabarlah di atas apa-apa musibah yang berlaku kepada diri dan agama kita, dan berusahalah
kita menuju kejayaan ke akhirat. Maka buat persiapan daripada sekarang, tetapkan iman, tambahkan ibadat, berusaha mencari redha Allah. Semoga Allah Ta'ala tempatkan kita dalam syurga bersama-sama, insyaAllah. InsyaAllah setakat itu dulu pada hari ini. Kita akan sambung pada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Ghashiyah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana ilman fa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalbil min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muttaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidi fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidi fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidi fi Palestin wal Ghaza wa kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi